Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Start tepuk. Apa khabar semua? Dah start ni, main-main lagi. Selamat datang ke Puaka Extra. Ya, nak cakap apa? Cakaplah, selalu saya buat pembukaan. Okay. Sekarang tahun baru ni kan. Alright. Ustaz punya tenang buat pembukaan macam mana? Okey, selamat datang ke Puaka Extra. Jadi, Suzairi, untuk hari ini kita akan bincangkan dengan topik-topik yang mantap. Dia sebenarnya topik lah. Dia satu je topik actually. Yes. So, topik yang mungkin yang agak hangat ataupun yang mungkin masih ada orang lagi yang masih mengamalkan. So, Ustaz. Yes. Apa khabar? Baik, Fadli. Bagaimana tahun baru sekarang? Macam biasa. Macam biasalah. Tahun baru saya, awal Muharram. Awal Muharram, okey. Rukiahnya macam mana semua? Baik. Selama ini? Awak ni masih ada lagi? Masih ada lagi? Ada. Ada apa tu? Kalau tak ada lagi, tak duduk sini. Betul juga. Astagfirullahaladzim. Minta maaf Tak ada. Kita mulakan Tak apa. dengan Bismillah. Yes. Jangan buang merepek. Minta maaf, sekarang gurau Betul. saja. Gurau. Okey, untuk topik hari ini kita akan ketengahkan pasal itu kuda. Itu kuda. Alright. Ya. Kuda. Silakan. Kuda. Kepang. Yes. Ustaz pernah main kuda kepang? Tak pernah lah, alhamdulillah. Tengok kuda kepang? Pernah. Apa perasaan bila tengok kuda kepang? Tengok sebagai suatu pasal dia itu kira macam tarian-tarian lah apa ni semua kan. Ya, Satu je? Nampak gitu je lah. Habis dia makan bara lah, pijak kaca, makan kaca. Pernah nampak? Pernah. Jadi Ceritakan lah. oh okey, kalau nak ceritakan Astagfirullahaladzim. pernah nampak lah kat daerah rumah saya actually. So I think was quite some time also. Pasal sekarang untuk nampak macam itu yang untuk diorang buat persembahan untuk pernikahan dah memang Biasa. biasa tapi agak jarang sikit untuk sekarang lah. Yalah. Tapi kalau untuk dulu memang Biasa. selalu nampak. Tapi kenapa dulu bila masa kampung dulu kan, kat kaki bukit tu, bila saya suka tengok orang main kuda kepang, selalu orang pesan, jangan pakai baju merah, nanti kuda kepang tu kejar kau. Betul ke? Tu wallahualam, pasal saya pun tak masuk belajar lebih lagi dalam ilmu kuda kepang ni semua kan. Jadi saya pun tak tahulah. Itu awak kena tanya dengan orang yang betul-betul mendalami ilmu kuda kepang tersebut. Cakap pasal orang ni yang pernah berkecimpung kuda kepang, ada kat sini. Dia email kat Puaka SG. Katanya, saya pernah berkecimpung dengan kuda kepang adalah dalam 10 tahun. Oh, lama. Dah pernah lalui tarian menurun. Tarian menaik tak ada Tak ada. Dia menurun je. Dia tadi turun sampai ke bawah, Okey. Saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh. Dah mandi mabuk. Hai, dah tarian menurun, mandi mabuk pula. Jangan ketahukan, nanti orang tu marah. Mandi mabuk macam mana? Mabuk, mungkin mandi mabuk, mandi bunge. B-U-N-G-E, bunge. Bunga. Ya, bunga. Bunga. Ya. Alhamdulillah saya dah stop from kuda kepang. Kuda. Kita gurau je minta maaf. Siapa yang menghantar ni? Kuda kepang. Saya cuma nak tahu apa side effects dia kalau kita berhenti main kuda kepang. Okey. Tapi tak buang benda-benda yang kita pernah lalui dulu. Contoh macam mandi bunga ada dengan bacaan menyeru. Pasal pernah juga beberapa kali kadang-kadang bau kemenyan, bau bunga, bunyi gamelan pelan-pelan di telinga dan kadang-kadang nampak bayang-bayang hitam imbas. Pasal kadang-kadang saya takut juga kalau sekiranya tak buang benda-benda ni masih berdamping dengan saya, harap
membantu. Okey. Pasal kadang-kadang takut juga kalau sekiranya tak buang benda ni masih berdamping dengan dia. True. Okey, menurut pendapat saya, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jika seseorang itu mempelajari ilmu-ilmu tertentu ataupun macam tadi ada ilmu kuda kepang ataupun apa sahajalah. Jangan itu sahaja, mungkin ada sebahagian mungkin ada persilatan dan lain-lainnya kan. Itu ada yang mengambil ilmu-ilmu tertentu, macam ada ilmu kebal ataupun ilmu pengasih dan lain-lainnya. Itu semua pun boleh termasuk dalam kategori ilmu-ilmu tersebut lah. So the main thing yang mereka akan rasakan adalah selalu sakit di bahagian perut especially. Okay. So sakit di bahagian perut disebabkan apa? Disebabkan ilmu-ilmu tersebut ada sebahagian daripada mungkin daripada apa yang mereka buat ataupun daripada silat dan lain-lainnya, adanya pernafasan. So dan pernafasan di sini bukan pernafasan biasa seperti kita bernafas, tapi adanya pernafasan perut. So maknanya ketika dia nafas, dia akan simpan dia punya air tu di perut. So di situ nanti ada bacaan-bacaan khusus yang akan mereka bacakan ataupun akan mereka amalkan. Jadi Dia tak lepaskan? ya, of course lah mereka lepaskan lah. Kalau macam itu sampai sekejap lagi terus muka dah merah. Boleh beli hitam. Perut, baca. Baca. Gitu kan? Yes, true. So ada ilmu yang seperti itu dan mereka biasanya akan rasa sakit kalau mereka meninggalkan amalan-amalan tertentu macam tadi itu. Mereka akan rasa sakit di bahagian perut especially sebab mereka akan meletakkan semua kekuatan ataupun energi itu semua di perut. Jadi ketika mereka nak keluar daripada aliran tersebut ataupun nak meninggalkan amalan tersebut, maka dia akan rasa gangguan di perut. So gangguan perut tu macam mana? Dia akan kadang-kadang dia akan susah untuk buang air besar, buang air kecil, susah. Kalau untuk perempuan biasanya datang bulan tu tak konsisten. Maknanya dia punya menstruation cycle dia lari. Kemudian daripada kalau sudah bernikah akan ada UTI, urinary tract infection. Kemudian akan sakit-sakit di bahagian rahim juga. So semuanya akan main peranan di daerah perut. Dan jika seseorang itu ada masalah di perut, maka dia akan ada masalah di bahagian bawah. Makna bahagian perut ke bawah, bahagian kaki, kemudian bahagian lutut, telapak kaki dan lain-lain. Ada orang lain-lain. kuda kepang. Wow. Tu barongan. Oh, barongan. Barongan ke barongsai? Barongan. Barongan apa? Yang itu yang muka besar, lepas tu rambut panjang-panjang, mata terbeliak, bibirnya terberiak, giginya bertaring merata-rata. Pak. No, betul. Dia punya bunyi macam pak. Saya pernah sarung barongan tu. Oh, barongan. Bukan nak memuja-muja kan. Saya tentu buat puisi. Kira barongan is yang Cina-Cina itu kan? Apa Cina-Cina, Ustaz? Barongan nama Indonesia kok Cina. Biasanya itu barongsai sih. Barongsai. Mungkin barongsai lah. Mungkin saya Google lah. Mungkin Indonesia panggil barongsai. Yang ini. Ya. Iya. Oh, macam ini. Oh. Yeah. Oh, ni Jawa punya. Barongan. Oh, okey. Kalau untuk orang Cina-Cina kita panggil barongsai. Barongsai? Kan? Bukan. Itu layan dance. Tak. Jeng tu barongsai. Tak payah nak siku-siku kaki orang. Apa? Siku-siku pula apa? Kuis. Kuis. Tak ada? Alright. Tu barongan. Saya pakai tu untuk puisi. Sajak saya nama Topeng. Saya gunakan topeng tu. Saya letak baru saya belajar sajak. Topeng. Kau macam gitu. Oh, okey. Selamat tak menghantui saya lah. Macam tu. Okey, balik kepada kuda kepang. So macam tadi dia akan rasa sakit di bahagian kaki, bahagian lutut especially dan juga bahagian telapak kaki. So dia akan rasa sakit ataupun susah nak berjalan. Dan kadang-kadang kalau untuk solat dan juga untuk melakukan ibadah-ibadah itu dia akan rasa agak sukar untuk melakukannya. Yes. Saya pun ada juga patient yang saya ubatkan dan dia nak meninggalkan alam kuda kepang ni lah. Aktiviti kuda kepang tu. Yes. Okay. So bila dia nak ini, maka dia adanya gangguan-gangguan. So gangguan-gangguan, perlu kita faham
kalau you dah menceburi macam tadi 10 tahun, you tak boleh mengharapkan you ruqyah sekali terus gone. Makan masa. Of course, dia akan makan masa. Dia akan makan masa dan kebanyakan ada sebahagian orang yang Ustaz, saya nak minta pendapat awak boleh tak? Sebab saya sudah pernah ruqyah ke 10 ataupun ada yang sampai 5 ustaz. Saya minta ruqyahkan. Tapi tak pernah berhasil dan tak pernah nak keluar. Saya selalu bilang, nasihat saya satu sahaja. Bukan masalah peruqyah yang meruqyahkan. Sebab apa? Kita hanya perantara sahaja. Penyembuhan bukan daripada kita. Penyembuhan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui amal ibadah awak. So, maknanya awak kena jaga awak punya amal ibadah. Awak kena jaga awak punya solat. Awak nak kena jaga awak punya puasa dan lain-lainnya. Semua awak jaga. Kalau awak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dibantu agar gangguan tu dikeluarkan daripada badan. InsyaAllah. Kita kena kata orang tu usaha untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Yes, betul. Sebab saya nak selitkan sikit. Dulu-dulu kan last year kan saya ceritakan pasal saya kena buatan orang tu semua. Lepas tu saya dinasihatkan untuk solat taubat, lepas tu tahajud, lepas tu saya kena zikir beribu-ribu kali Ustaz. Baca Al-Quran 786 taruhlah angka dia kali 3. Tiap-tiap malam saya buat macam tu. Wow. Boleh buat lah. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari without fail saya buat macam tu berbulan-bulan. Tu bukan cakap apa tahu, sebab tu saya nak bagi tahu ni bukan apa, macam kita nak sihat, nak baik, kita kena usaha. Betul. Datang pada diri kita sendiri. Kita jangan macam buat 1 hari 2 hari tak baik aku tak suka, macam cik tempat orang lain lah, mungkin orang lagi powerful kata orang tu. Yes. Tapi padahal mana-mana pergi pun sama juga. Tak, bukan daripada kita pun. Kita tak ada ilmu-ilmu tertentu untuk kita keluarkan habis terus gitu sahaja. Diri sendiri kita yang nak diri sendiri, yes. Okay. Tapi tadi saya bilang tadi, awak kena tingkatkan awak punya solat, awak punya zikir, awak baca Al-Quran, solat tahajud, solat taubat dan lain-lainnya awak kena buat. Tapi bukan maksud saya yang kalau seseorang itu solat tak pernah tinggal, tak pernah apa, tapi kena sihir, boleh tak? Boleh. Boleh, memang boleh. Itu menjadi suatu ujian bagi dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk sihir. Jadi kita tak boleh katakan maknanya orang ni selalu solat tak pernah ini tapi disihir juga. Bohonglah ustaz. Tak. Sedangkan Nabi kita kena sihir. Yes, Nabi SAW pun pernah kena sihir. Yang di mana beliau sendiri pernah kena sihir daripada salah seorang Yahudi yang dipanggil sebagai Labith bin Asam. So Labith bin Asam ni beliau sendiri sihir Nabi SAW dibuat seperti tali, kemudian adanya ikatan ataupun buntelan. Buntelan tu ikatan tu knot. Dia ada 7 tu. 11. 11 ikatan. So ada 11. So tiap kali satu knot tu dia bacakan dia punya mantra dia tiupkan. Berapa knot? 11 knot. Tak ada yang satu kan dia macam 11 knot tapi satu sampai 11. So ketika Nabi SAW pun disihir seperti itu, beliau pun rasa demam, rasa lemah dan lain-lainnya. Tapi solat tetap solat tu. Ya. Jadi solat, ibadah tetap ibadah seperti biasa. Cuma beliau rasa agak demam, agak sakit. Kemudian Rasulullah SAW pun mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat benda tu, dapat dia punya tali tu yang diletakkan. Kemudian ketika Rasulullah SAW nak baca tu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, iaitu berupa daripada ma'udzatain, iaitu 2 surah perlindungan, which is daripada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. So serentak turun. Yang pendek dan ringkas ayatnya. Yes. So 2 surah ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan serentak, dan ketika Nabi SAW bacakan, maka terputuslah setiap ikatan daripada setiap ayat. Kalau kita tengok daripada surah Al-Falaq sendiri, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5. Yang tadi kata wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada hembusan pada knot. Uqad tu makna knot. Kemudian surah An-Nas tadi 5. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. So tadi 5, 6. Jadi campur 11. Jadi tiap kali Rasulullah SAW baca satu ayat, maka terputuslah satu knot.
terus sampai yang ke-11. So itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ruqyah. Sebab itu kita punya ruqyah yang asas is always Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Itu sebenarnya sudah cukup actually. Dia diharapkan semua sikit banyak dapat informasi berguna hari ini. Yep. Okey, cakap pasal kuda kepang balik Ustaz, Yes. ataupun silat ni, memang betul lah kalau you dah resign daripada arena kuda kepang tu, mesti, yalah, kebesaran mungkin, kebesaran, Apa kebesaran? Allah, apa? Ya Allah. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Kau tengok. Kemungkinan besar. Kebesaran mungkin Kemungkinan besar. Haji. Kemungkinan besar. Oh, terbang. Ya, nanti masuk balik. Sekejap aja. Okey. Kemungkinan besar dia akan dapat sakit-sakit, dia punya side effect memanglah. Yeah, especially dalam perut. Ya, so ni katanya macam sekarang dia bau apa tu? Masih bau kemian, terbayang semua. So mungkin insya-Allah hari ini Ustaz akan kasih tips untuk mungkin dapat membantu. Yes, insya-Allah. Untuk neutralize seluruh badan kita. Yes, insya-Allah. Daripada segi pemakanan dah. Ya. So insya-Allah segmen yang berikut ini kita panggil sebagai Dapur Puaka. Alright. Energi lah sikit dapur puaka. Saya yang macam orang gila kuat-kuat. Okey. So untuk segmen ini kita masuk pada dapur apa? Okeylah, awak baca sendiri je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang duduk sebelah tak? Kita sekarang ke dapur. Macam itu okey. Okey. 1, 2, 3. Kita sekarang ke dapur puaka. Ya. Alright. Okey. So bahan-bahan yang kita perlukan, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama oats. So yang orang biasa buat kuih ke oats ke apa kan. So oats ni kita boleh pakai. Kalau tak ada oats boleh kita pakai tepung talbinah. So tepung talbinah adalah termasuk daripada yang disukai oleh Nabi SAW dan juga ada hadis Nabi SAW tentang manfaat daripada tepung talbinah ni. Tepung talbinah ni kan para penonton kalau bahasa Inggerisnya ialah barley flour. Nampak? American say barley flour. Flour. Berani jalan? Okey, tak. Berani? Tak berani. Okey. So, barley flour. Diorang cakap lah American lah. Kita barley flour. Okey. So, yang pertama adalah barley flour. Okey. Kemudian yang kedua adalah kita ambil madu. Okey, so madu sama juga daripada An-Nahl. Terima kasih An-Nahl. Kemudian yang ketiga adalah susu. So mungkin ada yang tanya. Cantik betul benda ni. Tak payahlah nak close up sangat susu ni. So kalau dia tanya susu apa? Susu biasa, tak ada masalah. You low fat ke ataupun apa, tak ada masalah kan. Okay. Then the next punya kita ambil daripada ginger ataupun serbuk halia. Yes. Bubuk jahe. Bubuk jahe. Mana bubuk jahenya? Kita tak prepare. Nanti saya ambil. Ada kat situ. Ni. Yang plastik ni. Yeah. Okey, jadilah plastik pun plastik lah ya. Asal ketawa? Tak ada. Ginger nampak orang kedai tu saya pergi pasar tadi beli. Ginger. Ya. Ginger. Okey, so kita perlukan 4 bahan ni iaitu pertama oats ataupun boleh pakai tadi tepung talbinah ataupun kita boleh pakai sebagai barley flour. Barley flour. Kemudian yang kedua adalah madu. Okey. So yang ini contohnya kalau ada habatus sauda silakan, tapi kalau nak pakai madu biasa pun boleh, tak masalah. Kemudian kita ada ginger. Kemudian kita ada susu. Okey. Cakap pasal madu tu, kalau Ustaz cakap madu biasa, saya nak bangkang sikit. Okey, kenapa? Kalau pakai madu biasa, nanti madu biasa yang ingat kita dah test tu tertembus ke dalam, madu dah dibancur dengan dah di mix dengan air-air ke apa benda lain. Okay. Kalau boleh madu yang
Asli lah. Yalah yang asli lah. Ya. Tapi asli pun ada yang biasa jugalah. Yes. Macam ada madu tualang, kemudian ada cedar dan lain-lainnya. Ya, boleh? So boleh. Tapi make sure original lah, insyaAllah. Ya. Okay. So kita perlukan bowl. Yes. Ni ada 2 bowl. Ustaz dengan saya. Jangan lupa dengan air panas. Boleh. Okay. So air panas. Okay. One Okay. for you. One for me. Okay, kita sekarang nak masukkan ini. Berapa macam sukatan dia. Okay. So ini tengok daripada you punya selera lah. You punya selera. Kalau you punya orang memang jenis makan oatnya banyak, then you letak oat banyak. Tapi kalau you punya jenis punya orang oat letak sikit je, then letak sikit je lah. Satu, bismillah. 2, 3, Banyaklah sikit. 4. Yang pasal oat ni, ada yang pergi Instagram saya tengok saya punya oatmeal tu kan. Boleh juga lepas awak buat oat ni, boleh bubur buah-buahan tak? Tak payah, tak perlu lah. Apa dia? Kita makan gini macam gini je. Tapi kalau letak buah-buahan silakan, tak ada masalah. Macam saya punya saya anggap boleh? Boleh, no problem. No problem. Berapa tadi? Saya letak, kalau saya punya saya letak 6 cukup. 6 sudu. 6 sudu saya punya. Okay. Okay. So ni nak macam tadi katakan nak letak buah-buahan, silakan. Nak letak pisang, especially pisang is very good also for your digestion. For your digestion, energy dan lain-lainnya. Okay. No, 6 sudu. Macam terbanyak sikit, Ustaz. Nah, 7. Kita sama 7. 7 Tapi tadi bukan awak tuang ke? Ya, saya tuang air. Air. Okey, baik. Tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Mak tuang. Kursi ni tak bagus tau, Ustaz. Kursi tahun lama. Kursi tahun 2020. 2020? Producer, executive producer janji 2021 kursi baru. Dia tipu kita lah, Ustaz. Okey, ingat. Kalau yang nak beli oat, saya ni bukan pakar oat. Tapi saya ni cerewet bila beli oat. Ada dua. Awak, tadi kita jangan sebut brand, Ustaz. Tadi awak dah tersebut brand tu. Tak adalah? Q. Oh, really? Ya. Yeah. Alright. Tapi tak mengapa. Kita lepaskan aja. Tak ada. Ada oat. Kandungan gulanya kosong. Zero. Kalau boleh beli yang brand itu. Yes. Yang zero. Yang zero. Awak tengok kat belakang lah. Ingredient dia ada zero sugar. Beli yang itu. Alright. Okay. Okay. So, dia macam biasalah. So, dia akan jadi seperti ini. Yep. Okay. Akan jadi seperti ini. Okay. So, jangan terlalu cair sangat ataupun jangan terlalu pekat. Pekat sangat. Maknanya kurang air. So, this one will be just nice. Okay. Sekejap. Macam kat itu restoran. Kalau macam basah-basah kan kena gini. Okay. Yes, saya bos. Okay, baik bos. Kemudian kita campur dengan susu dulu. Susu? Yes. Berapa? So susu kalau yang ada cawan bagus juga actually. Kalau nak kita pakai tu. Sorry. Yang cawan tu yang banyak-banyak tu. Okey. Yang banyak-banyak. Oi mak yo. Kita pakai macam ini just nice. Ya. Yeah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita masuk ini saja. Yang susu tak payah pakai. Allahu Akbar. Apalah salah dosa tahun baru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu berapa tu? Half cup. Kalau ini half cup kan? Saya pakai half cup je boleh. Tak half pun tak betul. Sabar dulu. Okey, minta maaf. Minta maaf. Mentang-mentang saya dah sediakan tuala, dia suka tuang-tuang jatuh-jatuh gitu. Tak mengapa, kita boleh lap. Okay. Alright. So it'll be very nice. Okay, cantik. Alhamdulillah. So texture dia macam ini? Yes. Sebab nanti kita nak campur dengan madu, so dia akan agak pekat sedikit. Okey, faham. Okey, ya silakan bos. Kalau boleh kita gunakan susu kita ni pun biarlah yang suam-suam. Boleh? Boleh. Pakai suam bagus. Kan? Pasal tadi kita dah pakai air panas kan? Yes. Ini tu tahu sini je lah. Okey.
So dia akan jadi macam ini. Oh, Allahu Akbar. Okay. Okay. Awesome. Okay. So bila kita gaul-gaul. Okay. Lalu kita pakai madu. Berapa madu nak? Madu 1 sudu saja sudah cukup. 1 sudu. Itu, ada baru punya. Itu tengok 1 sudu teh atau 1 sudu makan? 1 sudu makan. Apa bezanya teh dengan makan? Teh, minum, makan, makan. Okey, Tak ada, bagus ini. sekali. Ini 1 sudu makan yang besar untuk makan. Yang teh tu yang kecil untuk faham Faham. lagi. Mendatangkan kemarahan macam ni. Bismillah. Memadamkan, tak apa. Okey. Cukup. Nampak pula. Okey, kemudian kita gaul. Gaul. Saya pun buat oat. Betul, bukan cakap apa. Memang taruh madu juga. Taruh madu. Lepas tu apa tahu Ustaz? Saya bancur dengan buah-buahan. Jadi saya dapat warna-warna yang saya nak melalui buah-buahan yang saya dah campurkan. Okey. Dia sudu kecil lagi ada tak? Ada, berapa kecil nak? Yang teaspoon. Teaspoon. Kat situ. Okey, Ken. Thank you very much. Kat bawah. Dah habis. Okey. Oi. Kemudian yang terakhir sekali kita pakai ginger breadman. Ginger, bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa Ustaz? Apa dia? Ginger. Ginger jahe. Itu Indonesia. Ginger, Melayu. Kunyit. Bukan. Kunyit. Kunyit warna apa? Kuning. Itu colour apa? Coklat. Halia. Okey. So ni kita pakai half teaspoon sahaja. Half saja ya. So jangan terlalu banyak sangat sebab bila banyak nanti dia dah rasa very strong. sebetulnya very strong. Tak sedap lah actually. Yeah. Terlalu banyak sangat. Kita ambil sikit saja. Okey. Halia ni orang suka buat minum So air. sikit je macam gini lah. Sikit je. Ada orang suka minum air Halia O gitu Untuk apa? Buang angin orang cakap. Yes. So macam tadi Halia, saya rasa semua orang tahu tentang Halia, is it? Pasal jahe ni ataupun Halia ni memang bagus untuk buang angin ataupun untuk you punya perut. So basically dia punya ingredients dia, bahan-bahan dia, ramuan-ramuan ni sebetulnya bagus untuk perut. Daripada oats, kemudian daripada susu, kemudian daripada madu dan juga daripada jahe, apa tadi? Halia. Okay. So nanti just campur begitu je lah. Jai ho. Tahu tak lagu tu? Itu lagu siapa sih? Hindustan Okay. Lepas tu nak kena baca. Kemudian yes, sama macam tadi. Yang asasnya apa saja tadi? Perlu dibaca? Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Okay. Awak boleh baca? Sambil. Okey, kita baca sama-sama. Ustaz baca kan? Macam mana kita baca sama-sama? Al-Fatihah bacalah dulu. Sama-sama lah kita baca. Baca. Mak nak minum pakai itu je. Lupa tengah rekod. Okay. So sambil kita gaul, sambil kita bacakan seperti tadi, okay? So contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ni awak punya sekali nak rukiahkan sekali. Baca. Maknanya saya kena buat sekali lah. Lagi macam kata tu macam ustaz bacakan kan? Macam wah. Tak boleh macam gitu. Semua orang faham. Kena baca sendiri. Yes, semua orang dia tak semestinya gini tau. Tak semestinya ustaz yang baca itu mujarab. Ya. You all kena yakin pada diri sendiri yang you all lah sebenarnya tukang obat sendiri. Yes. Tukang Dan obat sendiri. sebaik-baiknya rukiah adalah self rukiah. Yes. That's the best. Daripada awak panggil orang luar, that's the best is always self rukiah is the best. Dan lebih mujarab lagi. Especially pada orang yang rukiahkan adalah orang-orang yang terdekat dan orang yang awak sayang. Contohnya kalau macam sayang, bacakan sekali lah. Sayang, apa kabar? Kalau sayang, teman hostnya, Okay. bacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekali tak pernah sih. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Boleh tambah lagi dengan surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 insya-Allah. Nampak tak kenapa saya suruh Ustaz baca? Kenapa? Surah baru tu saya belum pandai. Okey, tak. Ini is just additional. Okey, boleh. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah. So ketika baca tu daripada Fatihah, ayat kursi 3 kul, ataupun tambah lagi dengan surah Al-Hasyr ayat ke-21 hingga 24, tak payah risau sangat. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, saya punya tajwid macam mana? Tajwid saya tak betul lagi. Don't worry, you try your best. You try your best insya-Allah. Tetap mujarab. Okay? Tapi maksud di sini bukan maknanya Ustaz kata okey, tapi tak ada upgrade diri. You also have to learn lah. Ya, pelan-pelan insya-Allah. Perbetulkan. Ya? Upgrade diri. So make sure diri kita lebih baik daripada semalam insya-Allah. Ya, itulah kelebihan YouTube. You all boleh rewind, pause, play, rewind, pause, play. Nak ulang sekali lagi tak? Rewind, pause, play. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So bila nak makan, so of course. Allah! Kain nampak. Oops, kantoi. Pakai kain lah pula hari ni. Okay. Yeah. Okay. So insya-Allah, so sebelum makan sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tambah lagi dengan doa yang mungkin awak boleh baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Okay, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau makan during apa? Breakfast, malam, siang macam mana? Or anytime? Ni boleh buat awak breakfast. Actually anytime boleh. Tapi kalau untuk breakfast is the best of course. Bismillah. Wow. Biasa makan oats nampak? Western. Saya punya oat lagi tekstur dia macam mempat. Sebab saya suka macam itu. Kesian semua. Jadi sedap pula kan. Kita jangan kasih dia makan Ustaz. Sebenarnya. Kalau kru nak makan ke apa, cakap buat sendiri. Kita je. Tengok dia tahu baca ke tidak apa yang Ustaz dah baca. Tak apa, kita makan kita dua je. Jangan bagi-bagi. Tak baik. Kita kena share. So, kita makan ni boleh makan pagi, boleh makan tengah hari, ataupun malam pun boleh. So instead of macam malam, you makan time supper tu, you makan, maaf katalah benda-benda yang mungkin tak sihatkan badan. Macam keropok-keropok. Ataupun mungkin you makan pizza fast food ke apa kan. Might as well you buat macam ini. Sedap. Seriously. Dan dia akan mengenyangkan. Tadi pasal doa tadi tu. Yang sebelum makan tu, kata bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yes. Itu sebelum saya belum masuk rumah pun saya baca. Nak keluar rumah pun saya baca. So doa tu sebetulnya dahsyat. Dia sebetulnya kalau nak tahu ketika seseorang itu, contohnya kalau ada orang kasih awak makanan ataupun minuman yang mana awak ragu dengan orang tersebut, mungkin orang tersebut ada baca-baca ataupun sihir-sihirkan yang benda-benda yang tak baik, you can detect yourself. Macam mana nak detect? Melalui air boleh, cawan,
ataupun daripada mangkuk. Ataupun mangkuk ataupun pinggan. So apa awak buat? Awak letak tangan seperti ini. Kat bawah. Jangan pula panas-panas. Ustaz cakap panas lah. Boleh panas kan? Jangan macam gitu. Macam mana tadi? Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Takkanlah macam gitu. Kita kena bijak juga. Betul. So you letak macam ini. Kemudian apa you baca? Baca tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali ataupun 7 kali. Jika kat dalam ni ada sihir ataupun apa sahaja, macam that time ada kata sihir mahabbah dan lain-lain dia akan meletakkan bacaan-bacaan ataupun maaf kata mungkin pernah dengar kata nasi kangkang? Pernah? So all this dengan bacaan-bacaan, jika seorang tu dia buat macam ini, insya-Allah dia punya pinggan tu ataupun dia punya cawan tu dia akan hancur, pecah. So disebabkan oleh doa tersebut, dan doa tersebut diajarkan oleh Nabi SAW yang bermakna bismillahilladzi, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan dengan namanya, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala, fil ardi wala fis sama, yang ada apa sahaja di bumi ataupun apa sahaja yang ada di langit, wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, dan Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', iaitu Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha mengetahui. So selalu amalkan tu. So tak semestinya untuk makanan sahaja. So boleh tambah lagi dengan apa sahaja perkara-perkara awak nak buat, nak masuk rumah ataupun nak keluar rumah, boleh tambah dengan doa tersebut. InsyaAllah tidak ada sesuatu pun yang di bumi ni ataupun di langit yang akan dapat memudaratkan awak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan minta maaf lah kalau ada orang cakap dia ni host ni makan kurang sopan macam gitu. Boleh. Tak kisahlah. Kita manusia, ada juga kat rumah lain orang gitu. lain cara untuk makan kan. Biarlah kita biadab terhadap makanan sendiri, janganlah biadab dengan orang. Wow. Satu lagi. Ustaz Zahiri sekarang dah jadi, masya-Allah. Kalau sekarang nak buat gini nanti orang tahu kan, nampak sangat dia ni tengah baca. Ada kawan cakap, ajar kau tengah minum pun tangan ni kat bawah sambil kita baca. Jadi orang tak nampak sangat. Jadi tak ada macam inilah. So macam ini boleh ataupun macam ini boleh. So sambil buang orang tu macam dia, macam ini baca diam-diam, baca dalam hati je. Jangan nampak sangat macam bismillahirrahmanirrahim. jangan nampak sangat. So just biasa je. Baca dalam hati sudah cukup, insya-Allah. Kan? So itu adalah tips kita hari ini di Dapur Puaka. Oat. Bahan-bahannya mudah saja, iaitu oat, susu, fresh milk, madu dan juga jahe ataupun serbuk halia. Yes. Ya. Boleh. InsyaAllah. So you akan you punya digestion akan lama-lama akan lebih baik lah. Jadi macam tadi kan awal katakan semua gangguan ada di bahagian perut. InsyaAllah perut tu akan okey dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semestinya sekali ini terus sembuh. Sebagaimana saya katakan tadi, you kena lazimkan istiqamah selalu. InsyaAllah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan penyembuhan. Tapi jangan lupa, jangan makan ini saja, tapi jangan lupa untuk ruqyah juga. Ruqyahkan diri, maknanya untuk bersihkan sekali. InsyaAllah. Yang penting makan makanan yang benar-benar sihat. Okey, itu saja nampaknya. Diharapkan topik kita hari ini dan tips hari ini dapat memberi manfaat kepada korang semua kat rumah. InsyaAllah. Yang boleh dipraktiskan sama mulai sejak lagi hingga tengah hari ni. Kan? Untuk tengah hari boleh buat. Senang. True. Okey. So Ustaz. Yes. Kita jumpa lagi. So insyaAllah kita akan jumpa lagi Okay. Kita akan jumpa lagi pada episod yang berikutnya. So jika anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun mungkin ada cerita yang nak dikongsikan, boleh langsung email ke puakasg@gmail.com ataupun boleh langsung ke Instagram kami, iaitu di puakasg. Dan jangan lupa like and subscribe Susu TVC. Dan tekan loceng butang toing untuk dapatkan notification daripada kami. Okay. Bye-bye. See you. Lemah lembutlah sikit nak cakap bye-bye kat orang tu. Yalah, bye-bye. See you. Jumpa lagi. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya?
Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.